Selamat sejahtera kepada Tuhan Suhaimi bin Ismail. Nama saya ialah Bawatanya Anak Perempuan Subramanian. Nombor matrik saya ialah 10 DLS 21F 2063. Ahli-ahli kumpulan saya ialah Kamlesh, Nawita, Chang Kim Ling dan Sherwin. Tajuk yang kami ingin membentangkan ialah cabaran pembinaan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Hasil pembelajaran dan objektif ialah menjejaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Selain itu, menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Pengenalan. Istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjukkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi, istilah tersebut tidak begitu meluas berbanding tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan pakai dalam istilah bahasa Melayu. Maksud etika dan peradaban. Etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu ada sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Sejahtera. Saya Sarwin Sarawanan dari DLS 1A Bumetri DLS 21F 2055. Definisi ialah etika berkaitan dengan moral konsep-konsep lain, iaitu bertanggungjawab, benar atau palsu. Ialah aplikasi konsep lain-lain yang dan berjustifikasi bertimbang yang melibatkan konsep-konsep lain. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang baik dalam kehidupan. Etika mengkaji faktor, menganalisasi dan merumuskan apa tindak laku yang sama dalam kehidupan seseorang. Seterusnya, peradaban. Kursus ini mempersiapkan pelajar untuk menghatikan etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etika untuk bertentukan pemikiran kritikal dan aplikasi mereka bagi menangani kehidupan yang lebih mencabar. Kursus ini fokus kepada menghantar etika dan peradaban dalam ancaman Malaysia. Pelajar akan didedakan dengan konsep etika dan peradaban yang menjadi kekuatan kepada membantu negara. Kefahaman tentang membentukkan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dibincangkan bagi meningkatkan peradaban dan etika. Sebagai contoh-contoh tamadun adalah tamadun India dan tamadun Cina. Ini saja dari saya dalam topik uraikan peradaban berdasarkan contoh-contoh yang sesuai dalam kehidupan masyarakat dalam bertamadun. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Nawita Maria Pen, nombor matrik saya adalah 10 DLS 21F 2012. Antara cara untuk membina jati diri yang kuat dan kekal dalam kehidupan masyarakat Malaysia berbilang kaum adalah memperkasakan bahasa kebangsaan. Usaha ini amat penting untuk memupuk perasaan cintakan bahasa kebangsaan kerana ia merupakan identiti unik bangsa Malaysia. Selain itu, usaha ini juga bertujuan untuk memperkukuh kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan bahasa komunikasi moden. Matlamatnya adalah untuk melahirkan generasi masa depan bangsa Malaysia yang fasih,
menghormati dan berbangga dengan bahasa yang menjadi identiti mereka sehingga dapat mempromosikannya di mana sahaja mereka berada. Seterusnya, kita perlulah menghayati 5 prinsip rukun negara, memahami perlembagaan persekutuan, menjiwai maksud tersirat lirik lagu negaraku serta menghormati calon gemilang bagi mengembalikan jati diri dan rasa cinta akan negara. Rukun negara telah digubal oleh Majlis Perundangan Negara dan diperkenalkan pada 31 Ogos 1970. Ia dirumus berasaskan kepercayaan, keyakinan dan iltizam untuk membentuk jati diri rakyat Malaysia. Rukun negara dengan prinsip-prinsip yang bertunjangkan semangat perlembagaan diharap dapat membentuk jati diri rakyat Malaysia sebagai satu bangsa Malaysia. Ramai kalangan rakyat Malaysia yang lancar menyebut 5 prinsip rukun negara, menyanyikan lagu negaraku dan menyenaraikan warna-warna serta lambang-lambang yang terdapat pada jalur gemilang tetapi tercengang dan tergagap-gagap apabila diminta menerangkan maksudnya. Rakyat Malaysia seharusnya berasa bangga dengan tanah air yang didiami ini. Keharmonian dan kedamaian yang dinikmati tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Kesedaran terhadap betapa berharganya keamanan negara perlu ditanam dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nama saya Kamlesh Anna Perempuan Anand. Nombor matrik saya ialah 10 DLS 21F 2015. Antara ciri penting ialah belia perlu memiliki budaya integriti yang tinggi. Hal ini sangat penting kerana integriti perisi diri yang akan menjolokkan ciri-ciri peribadi yang unggul seperti amanah dan jujur. Penghayatan dan pengamalan integriti yang tinggi juga membolehkan golongan belia dapat menjauhkan diri daripada sikap tercela seperti khianat, hasad, dengki, berbohong, mukir janji, pecah amanah, melewang dan menerima rasuah ketika menjalankan tanggungjawab. Hakikatnya, pada hari ini, negara terus dicengkam dengan sikap yang gelagat segelintir anggota masyarakat termasuk daripada kategori belia yang tamak dan mahu cepat kaya. Lantas, kes rasuah salah guna, kuasa dan penerang juga terus meningkat jika kita tidak mahu golongan belia menjauhkan diri daripada sikap tercela seperti ini supaya ikhlas membangunkan rakyat dan negara. Selain itu, golongan belia juga perlu memiliki nilai jati diri yang kental. Ciri ini sangat penting dalam usaha membina dan membangunkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Biasanya, kita mahukan belia juga mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, menghayati dan mengamalkan kelima-lima prinsip rukun negara sebagai panduan hidup, menetapkan nilai hidup, berpaksikan budaya timur dan terus memperasakan panduan antara kaum. Kita tidak mahu anak muda yang menjadi harapan negara dan bangsa ini hanyut dalam golongan dunia globalisasi sehingga lupa asal-usul dan mudah terpengaruh dengan budaya luar yang kurang sehat. Ringkasnya, golongan belia tidak boleh menjadi hamba kepada budaya penjajahan baru yang sedang diperlapori oleh unsur luar. Sejahtera. Nama saya Chan Kim Ling. Cabaran politik. Politik bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat, tetapi mampu melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa yang pentampiran. Berikut adalah cabaran-cabaran besar yang mesti ditandangi, iaitu pembinaan budaya politik dan demokrasi matang, kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat sivil, kerajaan yang telus dan menjaga kepentingan nasional, literasi politik dalam kalangan rakyat, cerlis sejarah dalam kalangan rakyat, mewujudkan sebuah negara bangsa, semangat cintakan negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan. Politik berasaskan kaum lawan politik bermuafaskan, mengakui hak antara kaum seperti yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Keduanya adalah cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi juga memberikan impak kepada etika dan peradaban manusia. Dalam Profesor Maslow dan Hilbrand, pemikiran etika tinggi berlaku apabila seseorang individu itu bebas daripada kepentingan peribadi dan pihak lain. Tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas kesedaran diri yang tinggi. Jika dilihat dari perspektif kedua tokoh barat ini, etika dan penerapan
berkadar terus dengan ekonomi, iaitu apabila individu telah dapat memenuhi keperluan dan kehendaknya asas keselamatan esteem diri, maka barulah ia mencapai tahap kesempurnaan diri. Namun, ia berbeza dalam perspektif Islam. Al-Ghazali menyatakan bahawa akhlak adalah bersifat kerohanian yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang baik kerana kesedaran terhadap Allah. Bagaimanapun, cabaran etika dan pendarapan kepada masyarakat pada hari ini adalah berkaitan dengan keperluan-keperluan memenuhi keperluan needs and kehendak wants yang masih belum dipenuhi. Antara cabaran ekonomi yang sedang dan akan terus dihadapi oleh pembangunan etika dan pendarapan adalah mengurangkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda, pendatang asing dari sektor pekerjaan 3D, keseimbangan ekonomi bandar, luar bandar dan wilayah, pemberdayaan ekonomi bumi putera dan kaum lain. Cabaran globalisasi. Globalisasi boleh memberi impak positif dan negatif dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah etika dan peradaban manusia. Ramai sarjana telah membahaskan isu-isu berkaitan impak globalisasi kepada manusia sejak Luqman Muhammad Yusof dan Nur Azizan 2000. Impaknya boleh datang dalam pelbagai bentuk yang ketara tangible dan tidak ketara intangible. Bagaimanapun, dalam konteks etika dan peradaban khususnya pada zaman revolusi industri 4.0, kesannya sangat besar akibat daripada penggunaan total teknologi maklumat yang merentasi pelbagai bidang. Antara cabaran-cabaran besar yang akan dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah data dan maklumat raya yang tidak ditapis dan berlega-lega dalam ruang terbuka yang sangat mudah diakses oleh pengguna pelbagai golongan. Seterusnya, kebebasan bersuara tanpa batas dalam dunia tanpa sempadan menerusi pelbagai platform media sosial dan juga kestabilan politik serantau dan global. Selamat sejahtera, nama saya Navita Mariapan, nombor matrik saya adalah 10 DLS 21F 2012. Antara isu perkauman masa kini yang boleh mengungat keharmonian kaum-kaum di Malaysia dari segi sosial dan politik ialah fenomena kawasan penempatan padat seperti kawasan ketinggian, rumah-rumah flat, kondo rakyat, rumah murah dan penempatan haram. Kependudukan yang tidak terurus tersebut menjadi lebih buruk lagi apabila wujudnya ketidakseimbangan sosial antara kaum. Antara gejalanya sosio budaya, segelintir penanggut yang mengamalkan sifat benci-membenci dan was-was terhadap agama lain. Konflik agama boleh tercetus sekiranya peningkatan gejala sosial seperti pergaulan bebas, tidak pemantauan dari keluarga, masalah dadah, mencuri, pecah rumah, pergaduhan dan lain-lain jenayah tidak dibanteras, serta pendidikan dan persekitaran sosial tidak sihat menyumbang kepada didikan moral dan agama tidak berlaku secukupnya. Kebanyakan fakta kes yang berlaku melibatkan individu mahupun kumpulan yang berperalakan sentimen agama dan bertindak di luar syariat hidup beragama. Terima kasih. Nama saya Kamlesh Hana Perempuan Anandan, nombor matrik 10 DLS 21F 2015. Propaganda perkauman di media sosial. Pembangunan media sosial sejak kebelakangan ini telah memberi kesan kurang sihat terhadap perpaduan negara. Keselamatan negara telah terbuka dengan pelbagai ancaman, meningkat keluasan transparansi tentang pemerintah dan ia turut membuka ruang kepada rakyat Malaysia bagi membincang isu-isu politik dan penyokong menjadi saluran alternatif maklumat dan mempromosikan nilai demokrasi. Ramai pengguna kurang berhati-hati apabila melaksanakan tuduhan. Asal kajian yang dilakukan baru-baru ini mendapati pengguna media sosial bimbang dan berhati-hati dan tidak yakin apabila berhadapan dengan isu-isu etnik dan perkauman yang berlegar-legar di media sosial, dan mereka juga belum bersedia untuk menghalang atau mencegah penyebaran isu-isu etnik dan perkauman dalam media sosial.
Masyarakat dan pihak berkuasa perlu memainkan peranan dalam menangani isu etnik dan perkauman yang semakin berdosa di media sosial. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesedaran dan bertanggungjawab dan bertindak berdasarkan undang-undang. Jika merasakan sesuatu info tersebar di media sosial adalah tidak betul, pihak berkuasa atau melakukan demo secara aman supaya wujud suasana positif dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Sarwin Sarawanan dari DLS 1A. Nombor matrik saya DLS 21F2055. Saya membentangkan faktor pencontoh. Secara umum, konflik boleh berlaku bila-bila masa. Namun kita perlu menyediakan kewujudan perdagangan atau faktor terutama yang mungkin boleh membawa kepada konflik itu. Antara faktor konflik yang sudah boleh sajalah termasuk biologi, fizik dan geografi yang merangkumi aspek sempadan atau tanah, ideologi, agama, budaya dan faktor-faktor sosial ekonomi. Kepelbagaian agama yang wujud dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang boleh mencetuskan konflik. Antaranya ialah ajaran agama, sikap mengutuk agama, bertindak di luar batas yang digariskan agama dan undang-undang negara, serta salah satu kefahaman antara agama atau dalam kalangan agama salah satu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bermain dengan sentimen perkauman dan keagamaan serta yang kedua ialah media sosial. Jadi dua ini adalah antara punca yang mampu menguat keharmonian kaum di negara ini. Bagi saya, tiada jalan yang selain menggunakan undang-undang sedia ada. Itu sahaja caranya. Nasihat dan sebagainya tidak lagi berkesan. Kita perlu gunakan perundangan yang ada sementara kerajaan menggubal undang-undang baharu. Menurut undang-undang baharu perlu digubal membabitkan bahasa atau ucapan kebencian berikutan negara terlalu bergantung kepada akta perundangan sedia ada.